Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lama dah masuk. Ayat 3 dah tak? Sedap tak surah ni? Tapi sedap. Mana dia sedap? Sedap lah aku. Sedap baca. Sedap. Apa dia? Dari itu kita kata kafir ada 3 jenis. Ada yang kafir dunia akhirat, berdua dengan kafir tok-tok itu kan. Ada yang akhirat dia Dunia saja tak apa. yang takut di akhirat besok kafir kita ingat kita muslim. Itulah. Kita takut. Itulah. Kita tidak ketemu. Kita mau tak kelibaan lah dengan hati. Jadi tu kamu saingan cinta. Mana tahu. Mudah-mudahan lah. Semua nak ujar baik belakang ni. Ha? Jadi mikir. Dia ganggu belah kanan ni buat orang jahil. Dia nak beribadat tapi jahil. Dia tipu. Budak-budak anak yatim saja tanya. Sebab anda buat perkata sudah sebut Melayu, anda keluar hak Inggeris. Sebab kalau hak yang penuh dia nak pisah tak boleh. Kan buat perkata tu kan. Saya ada terjemah Melayu, terjemah Inggeris. Anda nak sudah sebut Melayu ni, payah nak keluar Inggeris. Tanya siapa tak minat bahasa Inggeris? Mana tu juga budak-budak dia. Ngaku tak minat bahasa Inggeris. Sama Thailand tu lah, tak minat bahasa Inggeris. Lepas ni kena minat. Biar tak pandai pun biar minat. Kan? Tak pandai tak apa, biar minat. Ayat 4 tak? Ayat pertama, ayat 4. Ayat ini payah sikit. Maka apabila apa dia? Kamu bertemu. Balik tak apa. Jadi bibi. Mana? Dia angkor kita. Dia paling dong, tapi
Benda. Kali dia solat apa? Nak beranak ke? Eh? Nak beranak? Dah. Anak dia tu gigi. Ha tu. Patut dia mokon. Kalau dia nak kelik, kena duduk hospital. Patut kat dia kelik ni. Ada hijau lagi tak? Ada kek tak? Pergi balik kek. Ada kek tu kata ada kek tak apa. Tak tahu. Dah dapat dah. Besar dulu. Masuk lah, masuk. Lah. Maka bila kamu bertemu orang-orang yang alladzina, orang-orang yang mereka telah kafir. Ni kafir kena faham ni? Bukan kafir degi ni. Kafir degi harbi kan. Kafir degi harbi. Kafe ni, kafe sungguh kan? Zon peperangan. Ni zon peperangan. Bukan zon biasa. Kalau zon biasa salah. Pun bulan. Bertemu orang-orang kafir dalam zon peperangan. Maka pancunglah batang leher. Maka darba ni makna dia pukul, yakni pancung. Pukul batang leher makna pancung. Pukul mana pancung? Mana pukul? Memang kalau ambil kayu katuk kat sini mati. Kalau tak putus kepala pun, kalau ambil kayu pukul sini mati. Orang tua panggil orang apa? Pukul. Oh tu no. Sarap puncak. Kena sini mati tak? Orang kena situ, kena situ kan jadi lumpuh semua hidup. Beratur situ. Macam kepala berkata tu. Dia kup jadi Dia senyum. sebagai senyap hari dia. Dia lengkut hari dia sama dengan body dia yang apa tu. Tanya pun dia body dia. Ya, lagi kau tu dia kena sarap puncak dia tu punah ada apa. Ayat ni payah sikit tapi tak apa. Sehingga Rizqah. riqab ni dia dua maksud dalam Quran. Kadang-kadang makna dia apa tu, hamba sahaya. Sini. Kat sini batang leher. Unukul tak? Kalau ustaz tak. Unukul. Leher. Ha? Unukul. Unuk leher. Tapi apa tu, riqab ni batang leher. Riqab batang leher. Riqab juga makna memerdekakan hamba. Kalau raqib, malaikat tu pengawas. Okey hati. Ni wasarat Quran ni kaya. Sehinggalah hatta apabila asal kalimah sakhana. Sakhana ni makna dia melumpuhkan, mengalahkan. Dalam surah Al-Anfal lagi. Melumpuhkan, mengalahkan.
Dalam Quran ada dua kalimah ni. Dua kali. Dua kali ya. Tumuhum ni hum. Tum kamu, hum mereka. Boleh tak? Tumhum, tak boleh tak? Jadi tambah waw untuk mudah bunyi. Asalnya tum kamu, hum mereka. Gabung dengan tum campur hum jadi tumuhum. Gi tum na asal dia. Gi tum kamu datang. Na kami. Bila tum campur na jadi tumuna. Jadi waw ni tak ada gawar apa. Waw ni bantu untuk mudah bunyi antara tum dengan hum. Maka keraskanlah ikatan. Keraskanlah ikatan ni bukan maksud dia macam bahasa Melayu kaki bangku, ada kaki bangku. Kaki bangku bukan kaki bangku. Orang tak pandang main bola. Mana yang bola tak? Jadi keraskanlah ikatan maksud dia tawanlah. Tawanlah mereka. Keraskanlah ikatan maksud tawanlah. Mana asal dia? Keraskanlah ingatan. Keraskanlah ikatan. Maksud yang dikehendaki tawan. Habis dah tadi. Mana pasal dah? Pasal dah. Dia kubuk tu ya, makuk dia. Oh. Tutup dia tolong. Kalau WhatsApp tu kau tak? Ikatan. Oh, ikat. Maka sama ada. Jadi manna ni dalam Quran ada berbagai maksud. Satu manna ni makna dia manna wasalwa apa dia? Makanan. Tak yang tu. Manisan. Manisan. Manisan salwa ni burung puyuh. Salwa ni makna dia asal dia burung puyuh atau tasliah. Seorang yang menghibur hati. Jadi salwa ni mana menghibur hati. Salwa. Tasliyah. Lepas tu satu lagi dalam Quran bil manni. Janganlah kamu infak dengan manni kau dia. Ungkitan. Mana ungkit? Kat sini manna makna membebaskan. Sama ada membebaskan jadi makna dia tawarlah mereka dan kamu boleh membebaskan sesudah itu. Ma'du. Kamu boleh membebaskan sesudah itu. Mana tawan ni kita boleh bebas dia. Kita boleh atau menerima tebusan. Kita bebas gitu ya boleh. Ma'du ba'da zalik. Ma'du tu mana ba'da zalik. Sesudah itu. Sama ada membebaskan mereka sudah itu dan sama ada menerima tebusan. Fidah ni tebusan. Fidyah. Oh, bida'ah. Fidyah. Bayar fidyah. Tebusan, kafarah. Kalau fidyah payah pun, kalau bida'ah tak payah. Sikit je. Mana supaya. Sehinggalah
Tada'a apa dia? Wada'a yada'u. Apa dia? Lawan dia hamala. Apa dia? Hamala apa dia? Hamala. Hamilul Quran. Hamil apa dia? Bawa. Orang mengandung hamil. Ha. Lawan bawa, lawan bawa. Letak. Jadi tada'a makna wada'a, asal wada'a makna letak. Belajar ke untuk bahasa Arab kita belajar ke. Wada'a jamak dia da'. Jadi meletakkan peperangan bebanannya. Makna dia perang berakhir. Dia punya nak beritahu sehingga perang berakhir. Tapi dia kita sehingga meletakkan peperangan bebanannya. Mana apa dia? Sehingga perang berakhir. Al-harbu juga apa makna Ustaz? Ha? Al-harbu. Apa dia? Al-harbu tadi. Peperangan. Peperangan. Auzarah tu berakhir. Auzarah ni berakhir. Tapi intasara ni. Dan demikian. Sekejap lah. Gini. Jika dalika, demikianlah kalau Allah kehendaki. Walau. Dalika ni demikianlah walau kalau Allah kehendaki. Allah dapat benar-benar dapat kemenangan atas dari mereka. La tansuru tu. Lantasara. Tansuru. Benar-benar dia dapat menang dari mereka dalam kurungan tanpa melalui peperangan. Benar-benar mendapat kemenangan. Benar-benar Allah dia dapat menang dari mereka. Dapat menang. Kau boleh ya buat agama Islam ni menang tanpa ada perjuangan? Boleh? Kenapa perlu ada perjuangan? Jawapan dia walakin liyabluwa, untuk menguji sebahagian kamu sebahagian yang lain. Kau boleh buat menang Al-Quran. Hak lawan Quran kalah belaka. Kan? Tapi kenapa Tuhan tak buat lagu tu? Supaya setiap orang ni ada markah dia. Betul tak? Macam kita tak? Kita boleh bagi
pada anak kita seorang 100 riyal. Tapi kita nak didik dia, kita suruh dia buat sesuatu semua berlaku. Kita boleh bagi direct, dia kata pak bagi gitu boleh. Tapi kita nak kebaikan kepada anak kita buat satu kerja, suruh buat siap, kita bagi duit. Ni dapat duit ke? Tapi mana hak lebih terpimpin, terdidik, kesan pada anak? Hak kerja tadi Tuhan boleh buat orang yang Quran menang, boleh. Siapa-siapa lawan Quran kalah lah boleh. Dia kata Tuhan boleh buat menang tanpa melalui peperangan, boleh. Tapi kenapa Tuhan tak buat lagu tu? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, itu jawapannya. Akan tapi dia hendak menguji sebahagian kamu sebahagian yang lain. Tuhan buat semua tak erti makna Quran belaka, semua nak sokong Quran belaka, boleh. Jadi semua erti Quran belaka, tak ada mengaji, tak ada berbual-bual yang mengajar, kan? Ada laku. Kau boleh buat. Kayu laku tak ada zakat. Orang lagu tu mati kita, orang lagu tu hujan, orang bunuh kita lah ke mana? Contoh tanya. Kalau betul hujan tu mati, ya Allah macam mana? Nanya kita, contoh tak? Allah jawab, walladzina qutilu fi sabilillah. Allah tak ada jawapan ya. Dan orang-orang yang Orang susah kita, qutilu tu adalah simbolik pada kesusahan, kan? Orang susah lagu tu kita masuk surga. Walladzina qutilu, barang siapa yang terbunuh, yakni kemuncak susah pada jalan Allah, maka Allah tak akan sia-siakan amalan mereka. Falan yudilla a'malahum. itu Pada jalan Allah. tapi ini jangan walau yudillu walau Ni tajuk agak tak lupa nak promosi. Ada buku ni. Isu-isu yang apa tu? Yang agak-agak apa tu? Persoalan masyarakat kita. Dia nulis dia Profesor Madya Dr. Basir Ibrahim. Orang Terengganu. Dia buat 12 tajuk. 12 tajuk isu semasa. Dia bahas menurut kacamata wahyu, kacamata Quran dan sunnah. Isu dia yang kita kena faham, kepercayaan orang Melayu kita, roh para nabi ini dan para wali boleh mengurus pentadbiran sebahagian alam. Roh ni dia boleh urus dua alam. Jadi atas hujah tu lah sebahagian mereka ni menjadikan roh nabi dan wali ni sebagai tempat seruan. Punca meniru tu adalah kepahaman yang disebarkan, hanya bukan daripada wahyu. Ini jawab Dr. Basri Ibrahim jawab. Dia beritahu ayat Quran. Lepas tu orang Melayu ada percaya kerana Allah lah, Allah ciptakan alam maya ni. Ada hadis palsu itu, laulak, kan? Kalau bukan kerana engkau, nasib Allah tak akan cipta langit dan bumi. Hadis palsu tu. Tapi hadis sebaluhan. Kalau bukan kerana Muhammad, alam ni tak tercipta. Dia sebut hadis palsu tu punya. Tapi dia di kepercayaan akidah. Mana besar Muhammad ni, ke dia lah tercipta belakang ni. Kalau tak, dia tak pernah usah dengan dia katakan Allah bukan zat, Muhammad bukan sifat ke apa. Ustaz kata cari sendiri jawapan. Cari zat. Macam mana? Dia katakan Allah tu zat. Muhammad tu sifat, menjelmakan sifat pada Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad sama dia. Cari sendiri jawapan. Saya tak baca. Siapa cari? Anak kita. Tak atas. Tak ingat. Lepas tu dia kata, ada isu-isu ni, kadang-kadang kita tanya, Ustaz tak ada daulah,
boleh tengok sebagai simpanan. Isu kepercayaan orang Melayu kita, Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan dan diciptakan pula daripada cahaya, nur. Ini isu Nur Muhammad. Yang keempat, Nabi Khidir masih hidup dan ada orang jumpa bagi amal, bagi amalan. Nombor 5, percaya Nabi Muhammad kita boleh jumpa secara sedar. Hadis Nabi beritahu mimpi lah, hanya betul. Tapi puak ni percaya sedar. Dia mengaku dia jumpa dah. Nabi bagi amalan secara sedar. Nombor 6, kita boleh suruh orang dah mati untuk dapat sokongan kepada Allah. Ini orang Tuhan kan, sampaikanlah doaku kepada Allah. Nombor 7, utamakan zikir mufrad dengan zikir-zikir yang Allah Nabi ajar. Zikir mufrad tu Allah saja. Allahu. Isu hak itu kan. Nombor 8, menjadikan mimpi sebagai hujah dalam suatu perkara. Nombor 9, menjadikan ilham sebagai hujah dalam melakukan suatu perkara. Ilham. Nombor 10, beramal berdasarkan perasaan hati. Boleh beramal berdasarkan perasaan hati. Nombor 11, beramal dengan zikir-zikir yang tak jelas, cara keterlaluan, sehingga meninggalkan zikir-zikir yang daripada wahyu. 12 ni bagus. Dia bagi 23 bentuk selawat yang daripada wahyu. Lepas tu dia beritahu selawat yang kontroversi dan kenapa selawat ni tak boleh diamalkan. Dia beri sebab-sebab akidah. Harga 40, Anda ambil 30. 12 tajuk. Ayolah. Bukan nak suruh baca, nak nak suruh kata kita dipanggil apa dia? Kamus isu semasa. Kata kalau orang tanya kita isu yang qadha adalah ni. Isu Nur Muhammad adalah ni. Isu semasa, isu lagi. Isu selawat adalah ni. Dia beritahu pula ni. Ada selawat bersih wahyu, ada beritahu ada 23. Pada sampai isi wahyu dengan sama Baca sendiri lah. Nanti dia beritahu lah sebab tak boleh. Dia gini, dia beritahu dah ni. Side A, analisis kenapa tak boleh. B, selawat ni, analisis kenapa tak boleh. Dia beritahu sebab. Lepas tu pulang kita tu pun ada tanya imak lah kan. Lepas tu nak terima tak terima tak apa. C, selawat dia begitu fadilat. Lepas tu dia bincang ada sudut riwayat, benar tak tu. D, lepas tu analisis selawat. Banyak ni, ada semua ada analisis. Lepas tu kita fikir sendiri. Lepas tu kenapa kita kena utamakan selawat yang daripada Nabi? Kenapa kita kena belajar untuk latih mengutamakan selawat yang wahyu dulu daripada selawat yang bukan wahyu? Kenapa? Dia boleh jawab. Tapi isu ni panas. Tapi tak rugi kalau kita ambil kita adil. Biarlah hak pro, hak kontra ni kita duduk kita belakang dulu. Lepas tu kita ni lah. Hak pro dan kontra duduk otak kita. Jangan kontra saja, jangan pro saja. Pro dan kontra duduk otak kita. Lepas tu kita imbang. Dia kata 3 dia beritahu. Antara kesayangan tiba hasil daripada kesungguhan mengamalkan selawat rakaat dan meninggalkan selawat yang daripada Nabi ialah 1, membuka ruang kepada pengamalnya meninggalkan amalan sunnah Rasulullah SAW. Berselawat sebaliknya lebih mengutamakan membesarkan selawat
rekaan daripada guru atau syekh, kerana diyakini selawat rekaan itu mengandungi kelebihan tertentu mengatasi selawat yang maksud, selawat yang ni. Sunnah lah. Jadi dia ada perasaan, dia ada dalaman itu. Kita buat sunnah. Apa pihak? Ha? Rasa pesahak lain lagi. Tak mana sok. Maulana kata letak tu tak kena tempat. Hak Nabi kita buang gitu. Satu dia kata membuka ruang kepada perlombaan yang dan penciptaan berbagai-bagai selawat lain. Seterusnya oleh setengah syekh dan setengah golongan berbangga dengan selawat yang diperolehi dari syekh-syekh mereka. Masa-masa bangga, selawat kita hebat lagi, selawat kita hebat lagi, selawat kita hebat lagi. Masa berlomba-lomba, bersaing sebab nak asal isu dia, asal dia selawat rekaan ni kes nak pengaruh. Jadi dia kata tok guru kita hak selawat ni hebat, tok guru kita. Jadi bangga tok guru, tak asuk ini. Nombor 3, membuka pintu mudah kepada amalan-amalan yang sonsang, yang makruh dan haram, dan meninggalkan amalan sunnah dalam keadaan seharian dalam bab selawat. Setengah syekh mendakwa memperoleh selawat tersebut secara langsung daripada Nabi. Nampak? Bila kita dah buka pintu selain pada hak Nabi ajar, maka pintu-pintu tu buka. Selawat yang aku jaga lah, kau apa lah. Sama je rasa contoh soal daripada Wahyu. Ha? Contoh soal daripada Wahyu. 23. Sok tu lah. Kan? Sok sana. Sok sana sok. Allahumma salli ala sayyidina Tiga sekali. Salah tengok sendiri ya. Alah, hak jalan wahyu versi 1 banyak ni. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 23. Atau kita fikirlah, hak ni gini. Minta bukan pasangan ni. Dia buka minda, kita mikirlah. Apa kita nak bukan nak suruh kita terima secara paksa. Kita mikir. Kalau kita rasa hak munasabah ni, kita terima. Kalau tak terima, tak apa. Sekurang-kurangnya kita ambil, kita cuba dengar dua pihak. Mana lebih munasabah? Biasanya yang akan kita boleh timbang. Macam menantu lah juga kan. Hak ni jelas. Hak ni tak jelas mana. Gitu. Apa dia? Dari tahu sebut kadang-kadang ni kata ni hadis daripada Nabi begini. Dia kita tahu ni hadis masuk. Tak apa, kita kena. Dia kadang-kadang benda yang kita ajar dalam kelas ni, kita tak ada dekat kita nak hurau belaka, nak hurau had tu. Sebenarnya anak ajar dalam kelas tu kan, ajar kita mikir minda ya. Kita sentuh isu. Sebenarnya sentuh isu tak digalakkan. Orang awam ni dia tak faham. Yang penting suruh buka minda, suruh agama ni dia sungguh sikit. Betul tak? Tajuk ana tak ada kelas pasal tak? Nak suruh serius ya, tu je. Serius ya. Isu-isu penting kan. Serius. Kalau pelajar tu dapat beri kesan bahawa agama ni kita bijak alhamdulillah dah. Jaya. Lepas tu halal itu dia fikir sendiri ya. Sebenarnya tujuannya tu je ni. Tujuannya nak beritahu hak Allah beritahu. Semua Quran beritahu lah kau. Nak suruh apa Quran nak kepada kita. Quran nak kita dalam agama bijak. Jangan main telah bulat-bulat. Betul tak? Macam ayah Ayah ni bila dia lepas anak dia kata apa? Hati-hati yang percaya orang lah. Ada. Jangan percaya siasat orang ni. Jangan main percaya. Allah Ta'ala lagi lah main berat kita. Masalah agama pun ada orang yang jadi kadang dia tak niat tapi dia dimangsa juga. Betul tak? Jadi kalau ayah kita bagi nasihat kita lagu tu, apatah lagi Allah. Jadi Allah tu nak beritahu kita hati-hati. Ada orang jenis lagu ni, hati-hati. Cari lah siapa dia. Ada orang jenis lagu ni. Dia beritahu lah ciri-ciri dia. Kita kena beringat. Dia sebenarnya Aisyah kata, betul Aisyah kata, kesan daripada dia terdedah dengan wahyu. Aisyah kata nampak Quran ni nak ajar manusia jadi cerdik. Quran jadi cerdik tu ya. Cerdik dalam beragama. Yalah dia tak buat dengan
Nampak ilmiah sikit. Nampak pasal tak? Quran ni kan? Ilmiah cara dia betul. Dulu anak tak nampak. Anak tak wasan. Anak tak sangka agama ni seilmiah ni. Rasa bangga kita lahir dalam agama Islam. Hebat. Mana kita ada luah perasaan suka yang Quran ni. Tak ada kitab yang seperti Quran yang suruh kita berhati. Berhati. Kita tak tengok Quran Thailand ni lah. Saya. Quran Thailand ni kan nampak dia tu nak mendeduk ke umat manusia ni penuh betul. Ini mana? Quran Thailand ni kan dia royak nak mendeduk kita ni nak mengasih penuh betul. Perasan tak kita ngaji Quran ni dua benda ada ulang sama. Benar tipu, benar tipu, benar tipu, benar tipu. Cari benar, beringat barang tipu. Cari benar. Seolah-olah macam kita ada kok. Kalau orang tak ngaji Quran, ada kok orang nak tipu agama ni? Apa kita tertanya-tanya? Dan ayat dia yang baik dia ayat buruk. Kan? Ada dua sama Baik buruk. Benar tipu, benar tipu. Kalau ada tulisan benar, tak ada tulisan tipu. Sebenarnya masa sebelum kita ngaji Quran, kita kadang-kadang tak mula-mula kehadiran orang yang ngaji hadis ni sikit palsu tak suka kita. Rupa-rupanya kita tidak ada pencerahan Quran. Sebenarnya orang yang buat lagu tu Quran suruh dia buat lagu tu. Sebab kita tak pernah ngaji Quran, kita rasa macam sensitif. Ustaz ni sikit palsu. Mula-mula kita tak ada penerangan. Rupanya Quran suruh lagu tu. Bila Quran sendiri suruh, baru kita rasa salah kita selama ni. Dulu kita ada kawan kita Musa nama dia. Dia ni minat hadis. Maksud kita tak kerti mana ibadah. Dia muda pada kita Musa tu. Kita 4 tahun beza dengan dia. Dia sikit pasu. Kita mula-mula rasa ni juga. Tak faham ni. Rupa-rupanya betul dia. Kadang-kadang selama mana kita nak tahu betul dia kalau kita tak mengaji. Anak kita terbuka. Mana selama ni aku dah faham. Salah. Kita mula-mula kalau tak ngaji memang tak suka orang suruh pasu. Sikit pasu. Eleh kan. Bila kita ngaji Quran, rupanya Quran suruh lagu tu. Lepas tu dia kata walladina qutilu, dan orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan amalan mereka. Kita akan jumpa dalam surah Muhammad ni kan, tidak sia-siakan amalan terbatal, amalan sia-sia. Dua tu dah ulang-ulang. Penting amalan ni. Dan orang nak mati kadang-kadang amalan tak sia-sia. Tapi dalam surah ni banyak tekan tentang amalan jadi sia-sia. Amalan Allah tak sia-siakan. Batal amalan. Ni sedap lagi. Okey. Mana dia akan mandu mereka. Sahdihim dia dan memperbaiki keadaan mereka. Memperbaiki keadaan mereka. Itu inilah janji Allah kepada orang yang rapat makna Quran. Makna Quran Allah akan janji pimpin dia. Siapa rapat makna Quran akan pimpin dia. Lepas tu Allah akan baiki urusan dunia dia, urusan akhirat dia. Siapa tak sih? Siapa mula nak berjinak dengan Quran, Allah janji dua perkara. Satu, Allah akan pandu dia, pimpin dia. Yang kedua, Allah akan baiki keadaan hidup dia di dunia dan di akhirat. Janji Allah. Lepas tu hak ketiga paling sedap sekali. Allah akan masukkan dia ke syurga. Yang Allah telah pun perkenalkan kat dia kat dunia lagi. Apa maksud dia? Macam mana Allah perkenalkan kat dia? Makna Quran tu lah. Syurga ni lagu ni. Jadi siapa dia ahli syurga? Orang yang diperkenalkan Allah syurga kepada dia kat dunia lagi.
Mana kalau orang tak kaji makna, bila Allah perkenalkan? Mana kalau dia bersedia mendengar Allah perkenalkan tentang syurga kepada dia, maka dia lah salah seorang yang mudah-mudahan jadi bakal di syurga. Jadi nak pilih kan Ar-Rafa'ah. Yang dia telah perkenalkannya. Nak kena ngajar ni lah, nak ngajar ni. Ha. Sebab kita Allah tak perkenal dah kat dunia lagi. Syurga lagu ni, syurga ni. Ada buah. Boleh seluar langit sebab bumi. Jadi dia pun suka dengan syurga tu. Lepas tu dia pun usaha. Baik. Jadi siapa dia yang dapat syurga ni? Yang telah Allah perkenalkan dia kepada dia. Mana Allah perkenalkan tu Allah suka. Allah nak dia lah tu. Tak naik kolobu ada kat ustaz. Ha. Naik kereta tu. Pada kaki tengoklah atas kereta kalau kita highway dia luah. Pada jangan nak pergi seseorang buat langit sebab bumi. Ada beli. Ai, apa tengok. Habis luah. Ada kita perjalanan ni kan luah nampak pemandangan. Oi, saya tengok ni luah. Berapa jam daripada sini ke Kuala Lumpur? Nampak. 4 jam. Lebih lah kita duk perhati kelih dengan bukit dengan ni tu kata ubah kasi bukit tu lupa ustaz tengok Ijah kata bersyukur Ijah gini Ijah tak lupa saupadi tak Tuhan nak bagi. Hak tu kita kena pula sungguh-sungguh tu. Hak kita nak tak tu alamat-alamat tu kita nak biar kita sampai kita. Lepas tu kita jangan sekat barang-barang datang. Biar polemik pun biar kontroversi kita dengar dulu. Takut-takut benda tu baik untuk kita. Jangan kita sekat awal. Barang tak sesuai kita sekat selalu jangan. Tak sesuai kita sesuai dengan Allah dengan Nabi tak. Dengar dulu. Jadi ada berfikir macam cara lah. Ada satu orang muka orang cakap di ujung. Ni kan. Bukan cakap saya di ujung prospek. Macam bunyi kena rendah sikit. Kalau dengar je. Oh, awal dia dulu gitu. Cuma wadah Ya, mau dah. Ha? anak murid kat anak di Pasir Tugu Oh ya. dulu kan dia ikut kelas ustaz di Pasir Tugu Jangan mau dah. bukan toke dia tu anak murid situ lah Anak murid dia. dia duduk situ lah dia duduk ngaji kat anak dia boleh lima wadah Terus. ada kan dia Dia kerja situ. dia dengar tu Dia ada. dia orang Johor Tapi dia mari hijrah di Kelantan tu semata-mata nak duduk pondok Pasir Tumbuh jadi dia duduk pondok Pasir Tumbuh lah dulu dalam pondok Apa? lepas tu dah dia tutup jadi dia beli rumah di luar tapi dia mari tu suami dia tu tinggal nak pergi di Johor mari duduk sini berhijrah semata-mata nak cari agama semata-mata nak cari pondok Kita nak- belajar agama. kita asal ni satu tubuh asal. Pang sini satu tubuh. Tapi Allah tak izinkan. Mata-mata dia mari tu berhijrah nak Kelantan suami isteri tu Johor tu? orang Johor Muang Patut muka macam seorang macam bukan seorang Kelantan. Jawa Apa minat dia? suami dia tu kontraktor. Mana sebut aku kenal. Anda sebut kau kat kenal muka je dia sikit tak pakai spek. Kenal tak? Seorang tu. Seorang tu kembar sikit, gemuk sikit. Tapi dua-dua ada tengok seorang cakap macam orang luar sikit. Lepas tu dia bagi kopok ni, kopok Jawa. Anak orang luar start ni nak bagi kopok start. Ya, ya, Jawa. Tapi dia mari hijrah tes mata-mata tinggal Johor tu. Kita start lah. Masa tak bisa gerak.